Kita cerita tentang taubat. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala bawa satu tajuk iaitu berkenaan dengan taubat. Apa hukum taubat? Kalau kita nyatakan sebenarnya taubat ni apa dia? Apa yang dimaksudkan dengan taubat? Allamah Ibnu Allan rahimahullah ta'ala dalam Dalil Falihin mengatakan at-taib ila Allah huwa ar-raji' min syait ila syait. Segi bahasanya taubat ni makna dia adalah orang yang kembali daripada satu perkara kepada satu perkara. Yang ni asal dari segi bahasa. Hukum dia apa? Hukum taubat ni wajibatun ala min kulli dhanbin. Hukum taubat ni adalah wajib. Saat ketika kita melakukan apa saja dosa, wajib kita bertaubat. Dosa kecil-kecil takkan nak taubat kot. Tunggu besar sekali kita himpun lah. Tak boleh kira lagu tu. Min kulli dhanbin. Daripada semua dosa. Takkan dosa tengok orang ke apa, tengok aurat sikit ke, tengok dosa kecil-kecil ni. Yang ni pun nak kena taubat ke? Ya, kena taubat. Hadis tentang perkara tu kita akan sebut. Baginda Nabi melazimi taubat. Amalan harian Nabi bertaubat. Jadi kita kena bertaubat. Hukum bertaubat daripada melakukan dosa adalah wajib. Baik, kalau kita tanya macam ni, siapa yang tak buat dosa tiap-tiap hari? Tak, saya nak kena dosa, nak kena taubat tiap-tiap hari ya. Tak, kalau kita tak buat dosa tiap-tiap hari, tak payah taubat lah. Siapa yang boleh mengakulah dengan berani kata saya tak buat dosa tiap-tiap hari. Yang kata tak buat dosa tu lah kadang-kadang kritikal punya keadaan duk dah. Kan? Dia kata ke orang, dia kata saya kata benda yang benar. Kan? Dia tengok benda yang salah, dia kata yang ni manusia, tak boleh nak buat lagu mana. Dia tengok benda yang haram, dia kata memang nature Allah ciptakan manusia macam tu. Macam-macam alasan kita bagi kadang-kadang. Jadi kalau kita tengok pusing kok sana, pusing kok sini, hukum taubat tu memang wajib untuk kita ni. Untuk kita sebagai manusia ni tak terlepas daripada dosa. Yang melakukan dosa ni manusia dan jin. Malaikat tak berdosa. Macam mana tuan-tuan? Malaikat berdosa. Oh, tak adil lah kan? Mereka tak dosa. Macam mana? Kalau orang tanya lah kan, malaikat tak berdosa. Kenapa mereka tak berdosa? Apa kita nak jawab? Pasal mereka tak buat salah, nak berdosa lagu mana? Para malaikat, Allah cerita sifat mereka ni, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sifat para malaikat ni la ya'sunallah, tidak pernah memaksiati Allah Ta'ala, ma amarahum, pada apa yang Allah perintahkan mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melaksanakan apa saja yang diperintahkan kepada mereka. Sifat malaikat ni taat. Lawan pada malaikat ni isyan. Sifat setan ni pula kan ingkar. Kira melawan. Parti pembangkang nombor 1 zaman dulu kan. Kira bangkang. Tapi dia tak bangkang lah keras-keras kan, dengan Allah Ta'ala Jalla wa'ala yang maha mengetahui. Dia tahu Allah tu maha mengetahui, maha hebat. Tapi bangkang dia dengan cara-cara lembut. Pun ada kan hari ni kan, dia bangkang tapi cara dia lembut, lemah lembut, tapi tetap tak terima, lawan tetap lawan. Kan ada geng lagu tu kan. Allah ciptakan satu makhluk taat, Allah ciptakan satu makhluk maksiat, kira engkar perintah Allah. Dia syaitan ni, dia bukan takat maksiat, dia punya fikir, dia punya usaha, dia punya ketekunan, dia punya kecerdikan, dia punya kelebihan yang diberikan oleh Allah. Dia gunakan siang, malam, pagi, petang, tanpa MC, tanpa cuti untuk ajak orang buat maksiat. Bukan takat dia buat maksiat, dia guna segala kreativiti yang dia ada tu untuk nak pelingkup orang buat maksiat. Tengah-tengah tu lah Allah cipta makhluk yang nama dia manusia. Sebelah lagi dengan kita mukallaf jin. Kita ni pula diciptakan antara dua. Kita ni boleh jadi lebih tinggi daripada malaikat.
lebih teruk, lebih bawah daripada binatang ternakan. Allah pernah sebut tentang manusia, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia sebagai sebaik-baik ciptaan. Wa laqad karramna bani Adam. Sesungguhnya kami telah muliakan anak Adam. Dan Allah pernah sebut pasal manusia pula, ulaika kal an'ami bal hum adall. Depa ni kal an'am, macam binatang ternak, macam lembu kerbau. Bal hum adall, bukan takat tu ya, bahkan Allah kata dak, bukan tara tu, bal hum adall, bahkan depa lagi teruk pada tu. Siapa depa tu? Kita lah. Allah pernah sebut kita ni lebih tinggi daripada malaikat. Allah muliakan. Dan Allah pernah sebut juga kita ni boleh jadi lagi teruk pada lembu dan juga segala binatang yang binatang ternakan. Lembu berak tepi jalan kira lagi bagus daripada kita. Takkan lagu tu kot kan. Bunyi dia macam tu lah kan. Macam tu lah Allah sebut lagi teruk. Mereka ni ada akal sikit je. Tapi ada perkara-perkara yang manusia buat lagi tak ada akal. Lagi teruk pada mereka. Sebab tu Allah sebut kal an'am. Bila kita mentaati perintah Allah, kita boleh jadi lagi tinggi pada malaikat. Pasal apa no? Malaikat dicipta pada nur, daripada nur. Tak pernah maksiati Allah Ta'ala. Macam mana kita ni pula boleh naik lebih tinggi pada mereka? Sebab hidup kita ni penuh dengan cabaran. Kita manusia ni, kita diberikan akal. Malaikat diberikan akal. Kita diberikan nafsu. Malaikat tak diberikan nafsu. Binatang diberikan nafsu, tak diberikan akal. Ada lah sikit kan. Tuan-tuan, kerana tu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, kita mulia. Pasal ada nafsu dan kita boleh hadapi nafsu ni, mentaati perintah Allah. Allah cipta untuk kita syurga dan neraka. Sebab nafsu ni lah syaitan pun lingkup 6 jahanam. Syaitan lingkup pasal apa? Nafsu. Nak kata syaitan ni tak erti nak ibadat ke? Silap lah. Dia ni cukup banyak ibadat. Tak ada tempat di atas muka bumi ni yang dia tak pernah ibadat. Tapi tewas dengan kesombongan, nafsu yang ada pada diri dia, keegoan yang ada pada diri dia. Hebat rasa dengan ibadat yang dia lakukan, hebat dengan ciptaan dia, hebat rasa agung dengan dia ni diciptakan oleh Allah daripada percikan api berbanding manusia yang diciptakan daripada tanah yang busuk. Sombong dia hasil daripada mana? Nafsu. Jadi manusia bila mampu menundukkan nafsu ni, taat pada perintah Allah, kita lagi hebat pada para malaikat. Tapi bukan cerita mudah lah nak tundukkan nafsu. Jenuh bersilat, bertaekwondo. Nafsu ni adalah penipu yang munafik. Dia duduk dalam diri. Syaitan dia duduk tan luang. Dia nanti lambai-lambai. Dunia dia duduk luang. Dia lambai lah kan. Kita tak ada duit. Lepas tu dia bubur kat depan tu. Promosi harga lantai. Runtuh habis lantai pun. Duit tak ada. Tapi nafsu kata beli pilah, pinjam pilah. Apa salahnya? Lepas ni tak ada promosi pun. Beli secara borong. Brus gigi sampai 20 batang. Nak buat apa tak tahu. Brus habis dalam rumah. Terpukau dengan dunia. Tak perlu apa. Masa tu perlu apa? Tak ada guna brus gigi, dia mati dah. Dunia cerita dia lagu tu. Almari 2 dah tak sendat. Tapi rasa macam tak ada baju nak pakai. Dia sebab apa? Dia lintah mai tanpa serika. Fikir Allah, selama ni duk kena serika penat. Tanpa serika apa salahnya? Kan? Kita ni beli pun Nabi kan suruh pakai yang cantik-cantik. Dia mana lagu tu kan. Kita pun nak berhias, bukan nak buat apa, nak ibadat juga. Dia main macam tu.
Yang itulah dahsyat. Yang tu daripada mana? Nafsu. Dunia pujuk dari luar. Syaitan ni pun dia duduk di luar. Dia hasud. Tapi yang dalam ni, nama dia nafsu. Nafsu ni cukup hebat. Bila kita berjaya menundukkan dia taat perintah Allah, maka kita masuk syurga. Perkataan yang sangat masyhur Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu kata apa? Nak masuk syurga senang ya. Satu kaki kita pijak nafsu, satu kaki kita masuk syurga. Amboi senang lah bunyi no. Nak pijak tu jenuh terjijak kita ni. Kan? Nafsu dia ada pelbagai cara untuk menipu kita. Dan Allah pun beritahu dalam Quran, nafsu kita ni tak dapat ditunaikan kehendak dia. Dunia bukan tempat dia. Nafsu kita ni tempat untuk tunaikan segala kehendak dia adalah akhirat. Sebab tu Allah sebut ma tashtahi anfusuhum. Di syurga nanti Allah akan bagikan apa saja yang dikehendaki, yang diinginkan oleh anfusuhum, oleh nafsu kamu, diri kamu. Apa yang nafsu nak, tempat dia bukan dunia tapi di akhirat. Jadi tuan-tuan, nafsu adalah punca manusia melakukan dosa. Bila kita ni adalah pendosa, memang tak sedap bunyi kalau kita kata kita pendosa. Kalau satu orang kata, "Oi, hang pendosa?" Amboi cakap mulut hang. Sedapnya kan? Kata ke orang lagu tu. Tapi hakikatnya, kita boleh tak menafikan bahawa kita bukan pendosa? Kita tak melakukan dosa. Hakikat yang sebenar. Tapi bukanlah lesen untuk nak pergi kata ke orang, "Oi, pendosa oi." Panggil orang kan. "Assalamualaikum, pendosa." Oh, boy. Bukanlah lesen. Tapi hakikatnya kita ni hari-hari melakukan dosa. Sama ada kita sedang ataupun kita tak sedang. Sama ada kita mengaku ataupun kita tak mengaku. Tapi sebenarnya kita ni manusia yang kerdil. Kita ni manusia yang lemah, yang selalu melakukan dosa. Karena tu, hukum melakukan taubat kepada Allah Ta'ala ni, kalau kita ikut, kita ni wajib bertaubat hari-hari. Istighfar ni kena ada kat lidah kita hari-hari. Bukanlah kata 24 jam, tapi hari-hari kita kena taubat pada Allah. Kalau kita tanya, bila kita nak taubat no? Bila kita nak taubat, hari-hari kita kena bertaubat. Sebab taubat daripada setiap dosa, hukum dia adalah wajib.